Salam sejahtera. Harga pengguna di Singapura kekal stabil pada November setelah merosot pada bulan Oktober. Inflasi teras pula kekal di paras 5.1%. Inflasi keseluruhan yang meliputi kos penginapan dan pengangkutan privat juga tidak berubah di paras 6.7%. Ini ukuran permintaan lebih rendah daripada ekonomi-ekonomi utama setelah masalah rantaian bekalan semakin reda. Harga pembekalan jatuh paling banyak. Ini berbanding parasnya yang tinggi setahun lalu apabila ada syarikat meninggalkan pasaran terbuka untuk bekalan elektrik. Namun harga pakaian, produk jagaan peribadi dan ubat-ubatan yang lebih tinggi mendorong inflasi dalam sektor runcit dan khidmat makanan. Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MPI menyatakan inflasi teras diunjurkan kekal tinggi dalam beberapa suku akan datang sebelum beransur pulih menjelang separuh kedua tahun depan. Ini kerana syarikat-syarikat dijangka mengalihkan kos lebih tinggi kepada para pengguna di tengah-tengah gaji lebih tinggi. Kota Sijil Hak memiliki kenderaan COE yang lebih padat bagi kereta-kereta dan permintaan tinggi bagi rumah sewa juga dijangka menyebabkan inflasi keseluruhan kekal tinggi. Pengeluaran sektor penghilangan Singapura pula menguncup pada kadar lebih pantas iaitu di paras 3.2% pada bulan lalu. Ini ukuran kemerosotan bagi pengeluaran kimia dan elektronik. Sekaligus meneruskan tren kemerosotan setelah ia jatuh 8% pada bulan Oktober. Tidak termasuk sektor bioperubatan, hasil pengeluaran jatuh 4.8% berbanding setahun lalu. Sementara itu, perkhidmatan kejuruteraan pengangkutan bertambah baik, meningkat 18.8% berbanding kenaikan 18.6% pada bulan sebelumnya. Ia dipacu oleh trafik udara yang lebih tinggi, sedang lebih banyak pesawat menjalani khidmat penyenggaraan dan pembaikan. Bagaimanapun, sektor penghilangan elektronik jatuh 12.4% iaitu kemerosotan bulan kelima berturut-turut, sedang permintaan global bagi semikonduktor semakin berkurangan. Kemerosotan pada sektor penghilangan dijangka berterusan hingga tahun depan di tengah-tengah permintaan rendah bagi barangan elektronik. Amaran kepada para peniaga menjelang kenaikan kadar GST pada 1 Januari depan. Jawatan kuasa menentang pencatutan CAP akan menyiasat sebarang perniagaan yang menggunakan kenaikan GST sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak patut. IRAS menyatakan sebilangan didapati menaikkan harga atau yuran perkhidmatan bagi kenaikan GST dan juga mengambil kira harga bahan dan tenaga kerja lebih tinggi. Namun mereka didapati hanya menyebut kenaikan GST saja bagi kenaikan tersebut. IRAS kini menggesa agar alasan untuk sebarang kenaikan harga disampaikan dan diterangkan secara telus kepada para pengguna. Menurut agensi itu, ia mengambil serius sebarang kenaikan harga yang tidak wajar menggunakan alasan kenaikan GST dan akan menyiasat semua maklum balas berhubung kes-kes sedemikian. 6,600 keluarga berpendapatan rendah akan mendapat agihan wang zakat bernilai 3.7 juta dolar di bawah program agihan hujung tahun YED Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Agihan ini adalah tambahan kepada bantuan keuangan bulanan yang diterima para penerima zakat MUIS. Agihan itu termasuk bantuan rekap berjumlah $560,000 bagi keluarga dengan anak berusia 18 tahun dan ke bawah. Menurut MUIS, sekitar 7,700 anak sekolah akan mendapat manfaat daripada bantuan itu yang bertujuan melegakan perbelanjaan pendidikan dan pembangunan mereka. Sebagai contoh, sebuah keluarga dengan 3 anak yang masih bersekolah berusia antara 5 hingga 12 tahun boleh menerima sehingga $630 dalam bentuk YED dan rekap antara bulan ini hingga pertengahan bulan depan. Para penerima yang layak akan dimaklumkan pihak MUIS. Kos naik taraf Masjid Darul Makmur dianggarkan bernilai $14 juta dan pihak masjid berharap dapat mengumpulkan lagi $7 juta daripada sumbangan masyarakat Islam setempat. Apabila siap kelak, masjid itu berupaya menampung lebih 4,000 jemaah berbanding 2,500 sekarang. Kerja-kerja peningkatan dijangka dimulakan dalam suku pertama tahun depan.
Masjid Darul Makmur yang berusia 35 tahun di Yishun ini dijangka menjalani kerja-kerja naik taraf berskala besar mulai suku pertama tahun depan. Projek bernilai $14 juta itu akan mengambil masa kira-kira 2 tahun dan antara peningkatan utama adalah pembinaan sebuah struktur baru setinggi 3 tingkat di ruang legar masjid. Apabila siap, ruang masjid ini menjadi 60% lebih besar dan mampu menampung 4,100 jemaah berbanding 2,500 sekarang. Lebih banyak bilik darjah dan tempat berwuduk juga akan disediakan. Oleh kerana bertambahnya dengan masyarakat di Yishun, kita pun nak kena tambah ruang solat juga. Lebih daripada 1,600 jemaah yang boleh datang untuk solat di sini. Dan juga pembelajaran agama lah. Sekarang ni kalau kita ada 7 bilik darjah, campur dengan mungkin untuk kelas-kelas tadika, kita yang nanti selepas upgrading, insya-Allah kita akan ada sebanyak 13 bilik darjah. Selama ini, para jemaah menggunakan tangga untuk bergerak di perkarangan masjid 3 tingkat ini. Dan untuk projek naik taraf masjid ini nanti, sudah ada perancangan untuk membangunkan lift. Dan di kawasan luar bilik darjah inilah di mana lift itu akan diadakan. Dengan adanya lift nanti, ia akan memudahkan pergerakan untuk golongan warga emas dan juga mereka yang kurang upaya. Dan menurut pihak masjid ini, golongan warga emas sudah membentuk lebih 20% keseluruhan para jemaah di sini. Pihak masjid juga akan menggunakan kesempatan itu untuk menggantikan beberapa kelengkapan dan peralatan masjid yang sudah lama seperti permaidani, langsir dan kerusi meja. Encik Izzuan memberi jaminan kegiatan keagamaan akan diteruskan sepanjang tempoh naik taraf. Pihak masjid sudah pun melakarkan pelan tindakan bagi memenuhi keperluan ibadah jemaah termasuk sepanjang bulan Ramadan akan datang. Kita juga ada perancangan untuk mengadakan ataupun untuk menunaikan solat tarawih di dalam kawasan kejiranan. Itu dah dibincangkan dengan MP-MP setempat dan juga penasihat-penasihat akar umbi dengan karya-karya. Kita insya-Allah akan adakan syarahan-syarahan di bawah-bawah blok ataupun di kawasan-kawasan kejiranan yang terdekat. Setakat ini, hampir separuh daripada $14 juta yang diperlukan bagi menampung kos pembangunan semula masjid berjaya dikumpulkan. Lembaga pentadbir masjid berharap masyarakat akan tampil untuk menghulurkan sumbangan. Rangkaian Pasaraya FairPrice kini mengenakan had pembelian ke atas semua produk Panadol dan Nurofen. Langkah itu diambil menyusuli lonjakan dalam pembelian ubat demam dan selsema sejak seminggu lalu. Setiap pelanggan kini dibenarkan membeli sehingga 4 unit produk Panadol dan Nurofen dalam mana-mana gabungan. Peraturan tersebut dilaksanakan sejak semalam dan notis sudah pun diletakkan bagi memaklumkan orang ramai. Kedua-dua jenis ubat tersebut adalah jenama popular bagi ubat penahan sakit yang boleh dibeli di farmasi. Panadol mengandungi paracetamol, sementara Nurofen pula mengandungi ibuprofen. Mengehadkan pembelian ubat-ubatan ini selaras dengan nasihat terkini Kementerian Kesihatan atau MOH. Selain itu, FairPrice juga menawarkan ubat demam dan selsema daripada jenama lain yang setanding. Farmasi Watson sudah terlebih dahulu mengenakan had 6 unit produk Panadol bagi setiap pelanggan ekoran lonjakan dalam permintaan produk-produk demam selsema dan batuk. Warga Cina yang berada di sini dilaporkan menghantar pulang ubat demam selsema kepada saudara mara mereka yang sedang berdepan dengan penularan COVID-19 yang kian memburuk. Di pihaknya, MOH menasihatkan orang ramai agar membeli jumlah ubat yang diperlukan sahaja untuk kegunaan peribadi demi mengelakkan pembaziran. Kementerian itu sedang memantau situasi dengan teliti dan bekerja rapat dengan peruncit dan farmasi untuk memastikan penduduk Singapura yang memerlukan ubat-ubat itu boleh mendapatkannya. Sebab pesawat Qantas yang melakukan penerbangan dari Singapura ke London membuat pendaratan cemas di Azerbaijan setelah kokpit pesawat mengesan adanya masalah. Penerbangan QF1 berlepas dari Terminal 1 Lapangan Terbang Changi pada 12.44 minit tengah malam tadi selepas mengalami kelingahan selama 49 minit. Ia dijadual tiba di Lapangan Terbang Heathrow pada 2 suku petang tadi. Pesawat itu sudah berada di udara selama kira-kira 9 jam setelah berlepas dari lapangan terbang Changi apabila ia secara mendadak berpatah balik 180 darjah berhampiran dengan sempadan Georgia. Ia kemudian mendarat di lapangan terbang antarabangsa Heydar Aliyev di Baku.
Singpost dan Lazada memeterai perjanjian untuk menyediakan khidmat penghantaran lebih mesra alam bermula April depan. Kedua-dua syarikat akan bekerjasama untuk melancarkan khidmat penghantaran pembungkusan e-dagang melalui sistem kotak penghantaran layan diri. Sekitar 10,000 peniaga akan mengambil bahagian. Dipanggil Pop Drop, ia berfungsi seperti peti surat biasa kecuali ia digunakan untuk bungkusan barangan beli belah online. Selepas penjual menghantarnya, terdapat pengimbas kod palang automatik untuk mengesan bungkusan tersebut. Satu lampu hijau akan menyala menandakan bungkusan tersebut dikesan dan kedua-dua pembeli dan penjual akan diberitahu. Singpost merancang untuk melancarkan peti surat ini di pelbagai tempat seperti pusat membeli belah dan stesen MRT. Di samping itu, para peniaga Lazada juga boleh menghantar bungkusan mereka di lebih 100 lokar Pop Station. Ini berpotensi menggantikan khidmat-khidmat tersedia serta menjimatkan minyak dan tenaga kerja.